Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari dan selamat sejahtera. Yang dihormati pensyarah LASS 3013 Dr. Chin Chi Kiong. Okey, baiklah. Pada hari ini saya akan membentangkan pembentangan bagi tugasan 4 untuk kursus elektif terbuka ini, pendidikan lestari alam sekitar. Okey, sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli pembentang yang terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama Chan Sin Yan, yang kedua Nur Zafira Izzati binti Mat Nordin dan saya sendiri Nawara binti Abdullah. Baik, kita lihat kepada tajuk pembentangan ini. Tajuknya adalah peranan guru untuk mendidik murid-murid sekolah agar mereka dapat menggunakan sumber-sumber bumi dengan bertanggungjawab apabila mereka dewasa kelak. Okey, saya akan membentangkan salah satu peranan yang boleh dilakukan oleh guru, iaitu guru boleh mengadakan dan mengimplementasikan peraturan sekolah yang berkaitan dengan alam sekitar. Okey, maksudnya di sini guru perlu memperkenalkan peraturan baru di sekolah berkaitan peraturan untuk menjaga alam sekitar kepada murid-murid. Okey, contohnya peraturan yang boleh guru perkenalkan adalah dengan mengehadkan penggunaan beg plastik di kantin. Hal ini kerana kebanyakan murid di sekolah terbiasa membeli makanan dengan menggunakan beg plastik yang akan diberikan oleh pengusaha kantin. Jadi, guru boleh menggalakkan murid untuk membawa bekas mereka sendiri, bekas makanan mereka sendiri semasa membeli makanan di kantin. Okey, yang kedua, contohnya adalah guru boleh mengenakan denda kepada murid yang membuang sampah merata tempat, kerana hal ini tidak dipandang sebagai suatu yang menjaga alam sekitar lah, kerana guru perlu mendidik murid-murid supaya membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Jadi apabila apabila guru melihat murid membuang sampah di merata tempat, maka guru boleh mengenakan denda terhadap murid tersebut, seperti membayar sejumlah wang atau mendenda murid supaya mengutip sampah di sekitarnya di sekolah tu, dan kemudian menjimatkan penggunaan elektrik dan air. Menjimatkan penggunaan elektrik dan air ni, guru boleh menggalakkan murid untuk setiap kali mereka meninggalkan kelas, guru boleh menasihati murid dan mengingatkan murid untuk menutup suis-suis lampu dan kipas, serta apabila mereka tertandas, guru-guru boleh menasihati dan mendidik murid agar berjimat cermat dalam menggunakan air. Kerana elektrik dan air merupakan salah satu sumber bumi yang memerlukan kita untuk mengekalkannya untuk kegunaan generasi masa akan datang. Dan kemudian peraturan yang diperkenalkan ini juga, guru boleh berkolaborasi dengan pengusaha kantin yang saya katakan tadi, mengehadkan penggunaan beg plastik di kantin tu dalam menjayakan peraturan tersebut. Kerana apa? Kerana dengan cara kita memperkenalkan peraturan ni, jadi guru boleh mewujudkan suatu kesedaran dalam jiwa murid walaupun sedikit. Jadi kajian daripada Muhammad, Von dan Caroline 2019 mengatakan bahawa apabila peraturan sekolah yang berkaitan dengan alam sekitar ni dapat melahirkan pelajar celik alam sekitar, bukan sahaja dari segi pengetahuan tetapi tingkah laku mereka juga akan terikut ke arah mempertahankan alam sekitar tu, mempertahankan kelestarian alam sekitar tersebut. Jadi guru mestilah berperanan untuk mengimplementasikan peraturan sekolah yang telah diperkenalkan, seperti yang saya beritahu tadi.
kita lihat kepada isi yang seterusnya, iaitu peranan guru adalah untuk menjalankan program dan aktiviti kelestarian alam di sekolah. Guru perlu mengadakan aktiviti lestari di sekolah yang mana boleh menarik minat murid untuk memelihara alam sekitar. Apakah aktiviti yang boleh menarik minat murid tu? Contohnya aktiviti menanam pokok, pertandingan membuat poster alam sekitar, ataupun aktiviti membuat sesuatu hiasan daripada bahan terbuang. Jadi jika murid-murid ada sebarang botol plastik atau kertas-kertas yang sudah mereka tidak gunakan, mereka boleh membuat aktiviti hiasan semasa pengajaran dan pembelajaran seni visual contohnya. Jadi guru perlu menjalankan suatu aktiviti yang berasaskan lestari. Jadi murid lebih terbuka mindanya untuk mengetahui kepentingan memelihara alam sekitar ni. Okey. Seterusnya, program ceramah dan kempen juga boleh dilaksanakan bagi meningkatkan kefahaman dan kesedaran warga sekolah. Okey. Contohnya, kempen Kitar Semula dan ceramah pencemaran alam. Okey, contoh kempen Kitar Semula, mungkin kempen ini boleh disasarkan kepada murid-murid tahap 1 dan tahap 2. Mungkin setengah murid belum mengetahui cara Kitar Semula, bahan-bahan yang terpakai terbuang dengan cara yang betul. Kemudian ceramah pencemaran alam boleh melibatkan kesemua warga sekolah kerana pencemaran alam adalah suatu perkara yang membimbangkan, terutamanya banyak berlaku di negara kita sekarang ini. Jadi bila guru menjalankan program dan juga aktiviti kelestarian alam di sekolah, terdapat satu kajian oleh Nadiatul Husna dan Chin tahun 2020. Dalam kajian mereka, iaitu menyatakan bahawa murid seronok dan gembira melakukan aktiviti melestarikan alam sekitar kerana mereka dapat mengisi masa lapang dengan menghasilkan bahan kita semula dengan kreatif. Jadi apabila guru tidak hanya mengajar secara chalk and talk, lebih melakukan aktiviti macam amali lah di sekolah dalam PDP, dalam proses PDP. Jadi murid akan berasa seronok dan gembira untuk lebih lagi dalam kes kita nak menjaga alam sekitar, untuk kita nak bagi kesedaran, pengetahuan kepada murid untuk menggunakan sumber bumi ni dengan cermat, dengan berhemah dan sebaiknya. Jadi melalui aktiviti-aktiviti yang guru lakukan akan menimbulkan perasaan minat dan tanggungjawab dalam diri murid untuk memelihara segala sumber bumi di dunia ini. Saya akan bincangkan dari segi pemikiran murid-murid. Sebab pemikiran ini jika disamakan dalam jati diri murid-murid, mereka akan mengguna pakaikan sehingga mereka menjadi orang dewasa. Jika kemahiran-kemahiran pemikiran yang disamakan dikaitkan dengan lestari alam sekitar, mereka dapatlah sebagai sedikit samana pun akan mempengaruhi aksi-aksi masa harapan mereka untuk menjadikan bumi, sumber-sumber bumi lebih lestari. Mari kita lihat kemahiran pemikiran yang pertama, yaitu pemikiran kritis dalam pendidikan alam sekitar. Pemikiran kritis boleh juga dikenali sebagai critical thinking. So, critical thinking itu adalah kemahiran yang seseorang boleh melihat pada sesuatu isu daripada pelbagai pemandangan. So, jika kita membangunkan kemahiran pemikiran kritis dan berkait rapatkannya dengan pendidikan alam sekitar, ia boleh menjadi alat yang berharga untuk murid-murid supaya mereka dapat
menganalisis, menilai dan membuat keputusan yang berinformasi tentang isu-isu alam sekitar, dan juga dapat menganalisis masalah supaya mereka lebih memahami. Dan ia melibatkan beberapa steps dalam memahami sesuatu isu. Mula-mula mereka harus memecahkan satu masalah kepada bahagian-bahagian, lepas itu mengenal pasti, memahami sebab dan akibat, dan akhirnya mengenal pasti penyelesaian yang berpotensi. Jika kemahiran pemikiran kritis ini dapat disamakan dalam kalangan murid dan dikaitkan dengan lestari alam sekitar, sudah pasti mereka akan contribute to the sustainability of the Earth's resources. Yang kedua, kita lihat pada pemikiran jangka panjang, long term thinking. Dan mengapa guru-guru harus mengkaitkan long term thinking ini dengan pendidikan alam sekitar. Pertama sekali, murid-murid dapat memahami sesuatu akibat. Guru-guru boleh mengajar pelajar untuk berfikir jangka panjang untuk membantu mereka memahami bahawa tindakan dan keputusan mereka mempunyai akibat yang berterusan dalam masa depan. Dalam konteks mampan, ini bermaksud membantu mereka mengenali bahawa penggunaan sumber dan kesan alam sekitar mereka hari ini boleh mempengaruhi kesejahteraan generasi masa depan. Bukan itu sahaja, dengan pemikiran long term ini, mereka juga dapat menguasai pengurusan sumber. Ini dapat mengajar murid-murid mengkaitkan pemikiran jangka panjang dengan secara langsungnya. Mereka boleh menerapkan konsep sumber yang terhad dan bagaimana penggunaan sumber yang bertanggungjawab hari ini memastikan ketersediaan sumber tersebut untuk generasi masa depan. Maksudnya, sebagai contoh, fossil fuel pada zaman ini tidak semungkinnya masih mencukupi untuk masa depan jika tahap kegunaan kita tidak diuruskan. Begitu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang kepentingan guru dalam menerapkan pendidikan alam sekitar ni secara lebih mendalam. Baiklah, kebiasaannya kebanyakan guru akan menggunakan kaedah merentas kurikulum untuk menyelitkan sedikit isu tentang alam sekitar dalam subjek mereka. Namun kebanyakan daripada guru-guru ini tidak begitu menekankan sangat pendidikan alam sekitar ni dalam pengajaran. Maksudnya mereka tidak begitu memfokuskan sangat isu alam sekitar ni. Mereka akan lebih memfokuskan untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam subjek mereka berbanding memperoleh kesedaran tentang betapa pentingnya alam sekitar kepada mereka. Jadi di sini menurut Department of Education and Training Australian Capital Territory 1997, guru perlu menjadi pemula iaitu initiator, perunding dan juga facilitator kepada pelajar. Baiklah, di sini sebenarnya guru ni berperanan untuk meningkatkan usaha dalam mempunyai pengetahuan tentang kurikulum, istilah, konsep, isu-isu dan masalah yang berlaku berkaitan dengan alam sekitar ni. Guru di sini perlulah meningkatkan pengetahuan tentang pedagogi pengajaran, pengetahuan isi kandungan dan juga kurikulum yang melibatkan tentang permasalahan alam sekitar ni. Jadinya contohnya mengetahui cara yang terbaik untuk menyampaikan sesuatu topik pembelajaran dengan mengaitkan dengan sumber alam.
Contohnya, mengetahui cara yang terbaik untuk menyampaikan sesuatu topik pembelajaran dengan mengaitkan sumber alam. Di sini dalam mengaitkan mengaitkan pembelajaran alam sekitar ni perlulah secara mendalam dan meluas supaya murid-murid lebih menghayati dan mengetahui betapa pentingnya ilmu berkaitan dengan alam sekitar ni. Macam yang kita tengok dengan generasi pada masa kini, mereka lebih gemar untuk bermain gadget ataupun bermain dengan telefon pintar mereka berbanding mengetahui isu-isu semasa yang berlaku pada masa kini, terutamanya mengenai isu alam sekitar ni. Jadi adalah penting sebenarnya untuk guru-guru pada masa kini menekankan isu mengenai alam sekitar ni kepada para pelajar agar mereka tidak ketinggalan dengan isu-isu yang berlaku dan supaya mereka lebih cakna dengan apa yang berlaku pada masa kini. Okay, misalnya di sini saya ada sertakan dengan satu kata akhbar, iaitu guru di kawasan pendalaman di Pahang, iaitu Cikgu Samuel Isaiyah. Jadi Cikgu Samuel ni di sini dia menggunakan satu pendekatan yang sangat, bagi saya, sangat unik, iaitu sekolah pokok untuk menarik minat pelajar orang asli ni datang ke sekolah. Baiklah, ceritanya masalahan yang berlaku di sekolah Cikgu Samuel ni adalah disebabkan oleh kurangnya minat pelajar yang terdiri daripada orang asli ni untuk nak belajar bahasa Inggeris. Jadi seperti yang kita tahu, orang asli ni sangat dekat dengan alam. Mereka sangat mesra dengan alam sekitar. Mereka sangat menjaga alam sekitar, terutamanya di kawasan pendalaman mereka. Jadi disebabkan oleh kehadiran pelajar yang sangat merosot ni, Cikgu Samuel ni dia menggunakan satu pendekatan naturalis yang sebenarnya dekat dengan hati penduduk orang asli ni. Jadi beliau telah menubuhkan suatu inisiatif, iaitu sekolah pokok, di mana beliau telah mengajar berkaitan dengan sebuah pokok, tetapi masih lagi menggunakan beberapa teknik pengajaran yang unik, seperti belajar muzik ukulele dan juga ada menggunakan teknologi seperti tablet di dalam pengajaran beliau. Tapi secara fokusnya di sini adalah dengan wujudnya sekolah pokok ni, sebenarnya ianya adalah untuk menarik minat penduduk orang asli ni untuk datang ke sekolah, dan pada masa yang sama adalah untuk melindungi kawasan mereka. Telah dilakukan oleh Cikgu Samuel ni bila telah dianugerahkan beberapa penghargaan seperti Anugerah Khas Diraja, Guru Adiwira 2019 dan juga 10 finalis Global Teacher Prize 2020 atas jasa dan idea beliau dalam menubuhkan sekolah pokok ni. Jadi sebenarnya bagi saya, setiap guru itu sendiri perlulah mempunyai suatu inisiatif ataupun satu solusi yang kreatif untuk nak mengajak para pelajar ni untuk mempelajari ilmu berkaitan dengan alam sekitar ni, supaya mereka tidak ketinggalan, supaya mereka lebih cakna dengan apa isu yang berlaku pada masa kini. Baiklah, selain daripada itu juga, guru ni juga boleh menyediakan maklumat informasi kepada pelajar. Di sini guru perlulah tahu cara satu topik itu, masalah ataupun isu, dan juga cara nak menyampaikan kepada pelajar yang terdiri daripada pelbagai minat dan keupayaan. Okey, di sini terdapat pelbagai cara yang dilakukan untuk menarik minat pelajar ni, termasuklah dalam bentuk persembahan, analogi, ilustrasi, contoh, penjelasan dan demonstrasi. Di sini sebenarnya guru boleh mewujudkan satu sudut info alam sekitar di kelas untuk menambahkan pengetahuan kepada murid-murid. Di sini guru boleh mewujudkan sudut info alam sekitar yang menunjukkan informasi mengenai alam sekitar. Contohnya, guru-guru ini boleh menyediakan satu sudut alam sekitar yang punya fakta ringkas ataupun beberapa informasi mengenai alam sekitar yang boleh menarik minat pelajar, dan guru-guru ini juga sebenarnya boleh meletakkan informasi berkenaan dengan misalnya Sustainable Development Goals (SDG) ataupun matlamat pembangunan lestari yang mengandungi 17 matlamat yang perlu dicapai menjelang tahun 2030, iaitu dalam nak mengekalkan keseimbangan pembangunan pesan. Jadi dengan adanya informasi ini, murid-murid sebenarnya dapat belajar ataupun dapat mempelajari satu info yang baharu tanpa mereka sedar, in unconscious way. Jadi dengan adanya sudut ini, sebenarnya murid-murid dapat melihat ilustrasi yang menarik dan seterusnya mendorong mereka untuk menghayati dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh ini dalam kehidupan mereka. Kesimpulannya adalah penting bagi golongan pendidik ini untuk mempelbagaikan strategi
yang lebih berkesan sebagai satu pendekatan yang bijak dalam usaha untuk mempromosikan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran ataupun pengajaran mereka. Di sini saya ingin menekankan bahawa terdapat pelbagai aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang berkaitan dengan alam sekitar yang boleh menarik minat para pelajar untuk lebih menghayati dan juga untuk mempelajari dengan secara mendalam mengenai isu alam sekitar ini. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.